Now, saya bawa kepada satu cerita yang menarik berkenaan dengan kenyataan Apandi Ali, bekas ketua abang kata peguam negara, yang sekarang ini dia, abang kata dia saman Lim Kit Siang atas kenyataan Lim Kit Siang berkenaan dengan abang kata satu statement berkenaan Lim Kit Siang terhadap beliau. Sekarang ini mahkamah di dalam saman kes saman fitnah tersebut bertanya soalan kepada Afandi, bukan mahkamah, lawyer Lim Kit Siang lah tanya soalan. Mahkamah mendapati bahawa bekas peguam Apandi Ali kelihatan tidak berminat dan ada kalanya memberi kenyataan bertentangan dalam keterangan untuk saman fitnah terhadap Lim Kit Siang. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Ada satu artikel, mungkin satu kenyataan yang dibuat oleh Lim Kit Siang berkenaan dengan Apandi ni. Lim Kit Siang bertanya kepada sesuatu. Ada satu artikel ke apa, something, satu segmen yang dikeluarkan Lim Kit Siang bertanyakan tentang status ataupun apa orang kata keterlibatan Apandi Ali ni berkenaan dengan derma kerabat diraja Arab yang Apandi Ali kata terima daripada Najib. Najib kata duit bilion itu datang daripada derma kerabat diraja Arab. Apandi Ali setuju, terus dibuang kes. Maksudnya dia tak siasat kes tersebut. Jadi Lim Kit Siang buat kenyataan, dia buat statement, dan statement itu disaman oleh Apandi Ali. So sekarang ini Apandi Ali kena mengemukakan. So kalau betul lah kenyataan tentang apa orang kata derma itu betul, benar, wujud sebagaimana dan dakwaan Lim Kit Siang bahawa penderma itu tidak wujud, sepatutnya Apandi Ali straight boleh jawab soalan tersebut. Sebab sekarang ini sebagai peguam negara kan, bila Najib kata kepada dia, mana kamu dapat duit ni? 4 bilion ni, 5 bilion, whatever bilion you want MDB ni. Oh, kerabat sebenarnya masuk akaun kamu ni. Sebenarnya bukan daripada mana-mana. Ini kerabat diraja Arab. Tanyalah, siapa kerabat tersebut? Siapa nama dia? Saya nak jumpa dia. Betul ke dia bagi? Saya nak tengok nombor IC. Banyaklah, biasalah kan. Kalau kita sebagai rakyat biasa, bukan peguam pun, kita faham benda itu. Namun begitu, bila ditanya oleh mahkamah, okay, saya baca dulu kenyataan ini, kita tengok sama-sama. Mahkamah mendapati bekas peguam negara Muhammad Apandi Ali kelihatan tidak berminat dan ada kalanya memberi kenyataan bertentangan dalam keterangannya untuk saman fitnah terhadap Lim Kit Siang. Dalam penghakiman sebanyak 100 halaman yang dikeluarkan Khamis lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan amat jelas bahawa Apandi menunjukkan sikap tidak berminat dan tidak kisah terhadap kedaulatan undang-undang yang asas dan malah akal yang wajar, common sense. Perkara itu dilihat Hakim Azimah Omar ketika Apandi berulang kali disoal oleh Peguam Lim berhubung tindakan membersihkan nama Najib daripada kesalahan dengan menerima hujah yang wang 2.6 bilion yang diterima bekas Perdana Menteri itu adalah daripada kerabat diraja Arab Saudi. Walaupun dengan penuh hormat, mahkamah perlu menyatakan rasa cemuh terhadap keterangan bertentangan oleh pihak pelantif, sikap mengelak dan kenyataan tidak benar. Ia bukan sains roket untuk memahami isu 2.6 bilion yang diisytihar Apandi sebagai derma. Adalah teras kepada kesnya sendiri. Okey, saya akan komen benda tu. Ia satu kesalahan besar jika pelantif menggunakan kesempatan di mahkamah tanpa benar-benar berterus terang dan bersedia sepenuhnya untuk menjustifikasikan keputusannya memilih naratif derma untuk membebaskan Najib, kata hakim seperti dipetik dalam DH. Dalam penghakimannya, Azimah juga berkata Apandi juga memberi keterangan bertentangan dengan kenyataan sebelumnya ketika ditanya peguam berkenaan sidang medianya pada 2016 di mana dia menerima naratif derma dan membersihkan Najib daripada kesalahan. Azimah membangkitkan yang SPRN dan pasukan petugas lain telah mengesyorkan pendakwaan jenayah dibuat atas kurang-kurangnya siasatan mendalam terhadap derma cukup besar dan SRC International Sdn Bhd. Dia juga membangkitkan Apandi telah berkata bahawa SPRM sendiri telah berjumpa dan merakam kenyataan pihak yang memberi derma itu. Namun persoalan dia, kenapa Apandi tidak berkata benar? Ketika pemeriksaan balas, Apandi mengakui bahawa delegasi SPRM tidak berjumpa maupun bercakap dengan pihak ini didakwa sebagai penderma dengan berkenaan. Dengan berkata putera Raja Arab Saudi enggan berjumpa sesiapa, katanya. Azimah berkata ia bertentangan dengan kenyataan ketika sidang media tersebut, iaitu SPRM dah jumpa, di mana dia mengumumkan delegasi telah pergi ke Riyadh dan telah bertemu pihak dikatakan penderma. Ketika Apandi berkata tidak benar tentang pertemuan dan rakaman keterangan oleh pihak didakwa sebagai penderma, kenapa bekas peguam negara mengisytiharkan kepada dunia yang delegasi bertemu penderma dan mendapat pengesahan daripadanya walaupun dia tahu yang delegasi tidak bertemu?
atau bercakap pun dengan penderma. Mahkamah benar-benar bingung dengan keterangan pelantif yang mengakui mengambil naratif derma secara keseluruhan walaupun tanpa bukti langsung, direct evidence, dan lebih cenderung kepada bukti cakap kabar angin delegasi. Ini dipanggil hearsay. Di situ jelas keterangan Apandi sendiri menunjukkan sikap tidak berminat, mengelak dan berlepas diri disassociate untuk menyiasat derma dengan lebih lanjut. Azimah juga menegur Apandi kerana gagal mengingati nama individu dari keluarga diraja Saudi yang didakwa membuat derma tersebut, yang menurutnya adalah maklumat penting. Pada 23 Mei lalu, Mahkamah Tinggi menolak saman sivil tersebut dan memutuskan Lim Kit Siang mempunyai keabsahan. Dalam kenyataan, menggesa Apandi menjelaskan mengapa dia membersihkan Najib daripada kesalahan berkaitan MDB pada 2016. Saman Apandi berhubung artikel bertajuk Dangerous Fallacy to Think Malaysia's on the Road of Integrity yang diterbitkan Lim di blognya pada tahun 2019. Azimah berkata Lim ada justifikasi untuk membangkitkan isu tersebut, terutama susulan sabitan terhadap Najib dalam kes 42 juta SRC. Mahkamah mengarahkan Apandi membayar 80,000 sebagai ganti rugi kos kepada Lim. Menyentuh penghakiman terhadap sabit Najib pada 2020, Azimah berkata dia tidak berhasrat untuk membuat litigasi semula ke atas fakta kes tersebut, tetapi ia di bawah kuasa mahkamah untuk mengambil kira fakta-fakta ini. Alright, saya komen mengenai apa yang artikel tersebut. Mungkin ada yang tak faham. Mungkin boleh ambil part ni, boleh potong part ni, you all boleh ambil. Ni macam ni tuan-tuan, cerita dia macam ni. Lim Kit Siang buat satu artikel 2019 mempersoalkan kenapa Apandi Ali membebaskan Najib pada tahun 2016. Kan, dia mempersoalkan. Kemudian Apandi Ali tak puas hati, dia saman Lim Kit Siang. Okey. Bila dia saman Lim Kit Siang, dia kata itu adalah fitnah. Kenyataan artikel 2016 itu adalah fitnah. Arti kata dia tidak membebaskan sesuka hati. Dia tahu secara by fact ada bukti mengatakan itu derma. 2.6 bilion itu adalah derma daripada kerabat di Raja Arab. Dia kata, okey? Tetapi bila disoal siasat dalam kes saman tersebut, untuk membuktikan kalau sekiranya Apandi Ali nak menang dalam kes saman tersebut, mudah je. Pertama, dia panggil pegawai SPRM yang dia kata dia dapat berita tersebut, bawa ke dalam mahkamah, kata ini pegawai tersebut, saya tanya dia. Ini tanya soalan, benarkah kamu berjumpa dengan pegawai Arab kerabat Arab tersebut? Kalau dia kata benar, siapakah nama dia? Dia jawab soalan tersebut. Kalau benar, bermaksud Lim Kit Siang memfitnah. Tapi dalam kenyataan ini, bukan saja dia gagal membawa saksi, dia juga kata tak ada sebenarnya pertemuan delegasi itu dengan Raja Arab. Bagaimana dia boleh membebaskan Najib pada 2016 sedangkan dia tahu by fact, secara faktanya pertemuan itu tidak berlaku. Dan kalau sekiranya tidak tahu ataupun dia terkeliru atau dikelirukan oleh pegawai SPRM tersebut, sepatutnya dia panggil pegawai SPRM tersebut untuk menyatakan sebaliknya. Kenapa dia tak buat? And that's disebabkan oleh sebab itulah maka dia kalah kes saman fitnah ini dan kena membayar Lim Kit Siang 80,000. Poinnya di sini adalah tuan-tuan, apa dia? Tidak pernah berlaku derma Arab. Di mana orang UMNO kata Najib dapat derma Arab 2.6 bilion derma Arab sampai sekarang kes di mana Najib SRC itu pun tak boleh buktikan, Apandi Ali sendiri pun tak boleh buktikan, nama pegawai kerabat Arab itu sendiri pun tak pernah disebut dan Apandi Ali kata dia tidak ingat. Macam mana kes yang amat besar melibatkan kerugian bilion of ringgit ini, seorang yang sebegini punya tinggi kedudukan dia boleh kata dia tidak? Ini bukan cikai punya orang tuan-tuan. Apandi Ali ni bukannya orang tepi jalan ambil tiba-tiba jadi peguam negara. Background undang-undang. Dia ni background undang-undang, bukan cikai-cikai punya orang. Tapi ini situasi yang negara kita sekarang ini sedang hadapi. Najib tu baru seorang tuan-tuan. Kita belum habis hari tu nak pergi rally ramai lagi tokoh-tokoh UMNO dan juga sekitarnya yang sebenarnya merosakkan negara. Hutang negara telah mencapai lebih 1 trilion. Bila Pakatan Harapan dulu kata 1 trilion, macam-macam mempersoalkan. Sekarang ini kita nampak 1 trilion, more than 63% daripada GDP. Harga barang semakin meningkat. Ekonomis mengatakan mata wang kita akan turun sehingga $5 pada hujung tahun ini. Sekarang kita telah mencapai semalam RM4.47.45 per against $1, tertinggi sejak 2003 atau sebelum itu. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan kita menghadapi situasi yang sebegini. Kalau kita tak buat sesuatu dalam pilihan raya ini,
Dalam pilihan raya akan datang, jangan terkejut kalau negara kita akan menuju seperti Sri Lanka. Ada orang kata, dia kata compare di negara Asia kita ni dengan Indonesia adalah paling rendah kadar inflasi dia. Tuan-tuan, pernah dengar tak injection duit yang dibuat oleh kerajaan untuk untuk menahan impak inflasi? Pernah dengar? Tak pernah kan? Subsidi tu kan? Soalan saya, duit tu datang daripada mana? Negara lain tak buat macam tu, tuan-tuan, tapi negara Malaysia buat. Duit itu datang daripada, oh baguslah negara kita ni, dia berjaya mengekang inflasi dengan meminjam duit tersebut. Pinjam, tapi kesan dia tu sementara. Berapa banyak hutang orang boleh bagi kepada kita? That's not the solution. Kita kena ada real solution. Dengan letak duit kat situ untuk brace the impact, that is not the real solution. Apa real solution? Bagi kita memerintah, we will let you know apa real solution. Dan real solution adalah dengan cara tak boleh kompromi dengan oligarki dan kroni-kroni. Itu cara dia. Okay, sekian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat berdina di Penang. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.